أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surat 22 kan? InsyaAllah kita tengok masalah yang ke-20. Iman serta takwa dan ihsan itu setinggi-tinggi darjat dan semulia-mulianya. Tajuk dia tu no? Iman serta takwa dan ihsan itu setinggi-tinggi darjat dan semulia-mulianya. Tapi kalau kita tengok contoh yang dibuat oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah membuat satu garisan di tanah, dalam kitab Durratun Nasin ada sebut. Rasulullah kita dah sebut dah dulu ulang kaji kerana kita pun dengar dah. Rasulullah mengambil satu kayu seranting kayu, satu ranting kayu dan buat bulatan. Ini buat bulatan di atas tanah. Dan Rasulullah tulis itu Islam, bulatan Islam. Bulatan Islam. Di luar itu bulatan kafir. Jadi apabila seorang itu mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia masuk dalam bulatan Islam tu. Kalau belum dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia duduk di luar bulatan tak Islam lah, kita kata kafir lah. Dia apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, bulatan Islam. Kemudian di dalam tu Rasulullah buat satu lagi bulatan. Itu Rasulullah tulis bulatan iman. Rasulullah kata itu iman. Jadi daripada mula-mula mengucap 2 kalimah syahadah, lama-lama dia mengesak masuk dalam hati apa semua, jadi iman. Dia naik maqam. Senang faham lah. Ada ulama' setengah tambah lah. Dalam bulatan lagu dia panggil ihsan. Itu tambahan ulama'. Bulatan Islam, mengucap masuk dalam bulatan tu. Ya tak? Kemudian dia buat bulatan dalam bulatan tu lagi, itu bulatan iman. Ulama' tambah lagi bulatan dalam tu, ihsan. Kan? Dia kau naik sebab tu ulama' tasawuf kan, dia menghuraikan kalau maqam Islam tu baru ibadah. Dia melakukan ibadah. Dia rendah sikit. Apabila dia meningkat masuk dalam iman, dipanggil ubudiyah. Lagi tinggi Kemudian dia dalam lagi pula ihsan, dipanggil ubadah. Dia hurailah. Islam ni baru peringkat permulaan, lepas tu ubudiyah ni atas sikit, dan ihsan itu lagi atas. Kan itu dihurai dalam satu kitab.
tentang apa itu dikatakan maqam Islam, maqam iman, maqam ihsan. Dipanggil ibadah, ubudiyah dan ubadah. Kalau macam kita bulan Ramadan selalunya orang baca orang kata puasa tu pun dia ada 3 maqam kan? Puasa orang awam, puasa orang khusus, puasa orang khawas. Dia maqam ni kedudukan tu. Di sini iman mana kata kalau segi bahasa kepercaya. Dari segi istilah ialah rukun iman yang keenam tu lah. Satu jawapan Rasulullah SAW. Kan? Ataupun amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Dalam kitab perukunan amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Amantu bir Rasul wa bima qala Rasul. Aku percaya pada Allah dan apa yang Allah Ta'ala firman. Aku beriman. Aku percaya pada Rasulullah dan apa yang Rasulullah sabda. Secara umum lah. Dia. Ataupun kita jawab rukun iman tu dia. Sebab apa? Jibril mai tanya Nabi, akhbirni an iman, Nabi jawab rukun iman. Kan? Dia lah. Macam-macam lah kita kalau Dr. Karim Zaidan dia dalam satu kitabnya Fiqh Dakwah ada menguraikan panjang takrif Islam mengikut ulama ni, takrif iman mengikut ulama ni. Tapi kita jawab salah satu daripada tu pun betul dah. Kan? Di sini dia ada huraian, dia kata bermula iman serta takwa, yakni menjunjung suruh Allah Ta'ala itu dengan mengamalkan amal yang soleh dan sertanya pula ihsan. Secara umum takwa pula ialah ditakrif oleh ulama macam Imam Jurjani dalam kitab Ta'rifat. Dia kata takwa tu lah al-imtisalu awamirihi wajtinabu binawahi. Buat apa yang diperintah, tinggal apa yang dilarang. Takwa kalau kita lama dia sebut takut. Takwa tu takut Tuhan. Takut pada Allah. Dalam kitab Ta'rifat kita ta'rif tentang istilah-istilah ni dia panggil al-imtisalu awamirihi wajtinabu fi nawahi. Apa yang Allah Ta'ala perintah buat, perintah wajib. Apa yang Allah Ta'ala larang, tinggal perintah yang haram. Tambah lagi pula maqam pula tambah yang sunat, tinggal makruh. Kan? Lagi tambah lagi pula tinggal lagi sebahagian yang harus, takut israf lebih. Tu lagi tinggi maqam dia dia ada maqam ni kan. Kita pun duk dengar orang duk kata dia tu maqam tinggi kan. Orang nak sebut dia tu maqam tinggi. Kita maqam dah maqam tu kedudukan. Tapi maqam ni kedudukan di sisi Allah Ta'ala kita boleh tengok tu dari segi syariat lah. Dari segi syariat nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Kita ni hukum berdasarkan zahir yang kita nampak. Dia serahlah kepada Allah dan soalan batin dia. Penilaian kita dekat tu kan. Sebab tu dia kata apabila kamu melihat orang pergi masjid fasyadu bil iman, saksilah mereka tu orang beriman. Zahir tu lah. Hati dia tu kita serah pada Tuhan. Tak disuruh kita duk merosek dalam soal hatinya. Fasyadu bil iman dia kata. Kan? Bagus juga duk kempen sembahyang subuh di masjid Jumaah apa ni. Sebab apa dia kata apabila zaman kejatuhan Yahudi ni, apabila orang-orang sembahyang di masjid ni macam sembahyang Jumaat waktu subuh. Kan? Kalau subuh macam sembahyang Jumaat kan. Kalau maghrib tu kita kata okey maghrib Isya kan, subuh ni kan senang Sebab tu dulu ada Perdana Menteri Bani Israel dia kata kami ni bukan kalah zaman kamu lah ni kan? Kami generasi akan datang. Satu masa ketika masjid kamu tu waktu subuh sembahyang macam sembahyang Jumaat, dia pun tahu masalah apa tak boleh makan kami lagi. Masa dulu dia kata, saya lupa ada nama apa orang kata ni Perdana Menteri Israel ada nama lah kan? Ada.
Zaman tu dia kata, betul ya tu. Betul ya no. Tapi bukan zaman lah sebab dia pun tengok akan datang. Masa tu baru kami kalah. Depa tahu depa akan kalah. Kerana depa pun baca kitab. Apa orang kata ni, kitab-kitab boleh baca no. Orientalis Yahudi no. Sebab tu pokok korkot tu dia tanam berapa juta. Oh cukup banyak no. Kita pergi tengok sana pokok korkot penuh. Tak habis-habis tengok. Sebab dalam hadis sahih, apabila sampai satu masa orang Islam pembunuh mereka, nak bunuh mereka, mereka akan sembunyi balik pokok tu. Kerana pokok lain semua akan beritahu. Pokok beritahu, batu beritahu, kayu-kayu pun beritahu ni Yahudi duduk belakang. Kecuali pokok korkot tu, pokok Yahudi tu. Ingatlah. Jadi dia tanam kononnya nak lindung itulah. Tapi dia pun tak cerdik lah. Kan? Satu masa nanti orang tak payah cari pokok lain, nak cari pokok tu kan. Bila perang dia cari pokok tu lah. Nak cari pokok lain buat hari. Memang dia tak sembunyi. Kan. Baiklah. Jadi mengamalkan amal yang soleh. Amal soleh ni ialah amal yang bertepatan dengan syariat. Ataupun Fudail bin Iyad kata betul. Dia kata Tuhan nak terima amalan kita ni. Yang pertama betul dia. Yang kedua ikhlas. Selepas kita beriman lah. Selepas kita satu daripada 73. Kita ni orang Islam, satu daripada 73 saja nak masuk Islam. Orang Islam ni pecah pada 73. Satu saja nak masuk dalam syurga nah. Satu daripada 73. Orang kafir memang masuk neraka semua. Islam ni satu daripada 73. Bukan-bukan kita termasuk dalam satu tu. InsyaAllah nah. Amin ya rabbal. Kan? Kalau Yahudi satu daripada 70 kan? Satu daripada 70. Yang ikut dululah ahli kitab. Ahli kitab mana? Kalau Nasrani 71 Yahudi. Satu daripada 70. Kalau Nasrani satu daripada 72. Kita satu daripada 73. 73 satu kan orang Islam ni. Kan? Sikit sikit. Tapi kalau jumlah semua dengan makhluk manusia ni kan? Satu daripada 1000 dalam hadis. Satu syurga, 909 neraka. Orang Islam saja 73, satu daripada 73. Moga-moga kita termasuk dalam satu daripada 73. Itu semua ada dalam hadis. Yang kita tauhid. Kan? Tapi apa ni Tunggu Haji Umar Zuhdi dulu dalam satu tulisan dia diberi pada guru takmir tu. Itu dia tulis 74. Itu yang 74 tu ijtihad ulama. Dalam hadis sebut 73. Jadi huraian 74 tu macam mana? Kan? Ada dalam risalah tu tanya guru takmir daripada dapat seorang satu. Kalau hak 73 tu dia ada ikutan dia ada tok alim dia. Dalam tauhid ni. Kalau kita ni Buasan Syari dengan Abu Mas'ud Al-Maturidi Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Yang lain pun Mu'tazilah pun dia ada dia punya rujukan dia, ulama dia. Kan? Syiah pun dia ada rujukan dia. Mujassimah pun ada, Musyabbihah pun ada, semua dia ada pelopor dia. Kan? Tapi yang 74 ni dia hurai tunggu satu golongan dia tak pakai mana-mana. Dia tak pakai mana-mana satu ulama yang satu rujukan dia. Habis dia pakai apa? Dia pakai dia. Tapi zaman lah kita nampak dia tak pakai kan? Dia pakai dia.
Kalau baru ni kita tengok di Indonesia kan, Profesor Dr. Buya, Profesor Syakur Yasin, kan? Enggak ada. Dia pun pengikut dia ramai. Dia buka pesantren, dia pengajian pun hebat, no? PhD dia Oxford, Azhar Moji, kan? Berlampau mana lagi, Maghribi ke mana, dia Afrika. Alim, dia punya pengikut dia mana? Dia pun tak ikut mana-mana, dia ikut dia. Dia agama Islam ni tak lengkap dia hurai jaga dia. Mana? Boleh kahwin dengan Yahudi, dengan Nasara, depa tak masuk Islam lagi pun boleh. Dia bagi contoh, dia kata Nabi kahwin dengan Yahudi dan Nasara. Siapa Nabi kahwin Yahudi tu? Maria dan Sofia. Dia kata, depa tak masuk Islam lagi dah. Dia punya pengikut ramai. Bagi kita, ialah kalau orang mengatakan mereka dulu Yahudi dan Nasara, orang Islam laki-laki boleh kahwin dengan ahli kitab dulu. Lah ni tak panggil ahli kitab lah, dia nak membolehkan orang Indonesia kahwin dengan Kristian lah. Ahli kitab ni orang yang ikut kitab original Taurat dan Injil tu. Lah ni Bible lah, bukan ikut perjanjian lama dari Yahudi pun. Dia buat perubahan, dia dah golongan syirik, dah mentigakan Tuhan. Jadi dia kata Nabi mereka tak masuk Islam. Orang Islam boleh kahwin ahli kitab. Sofia dengan Maria, dia ikut Rasulullah, dia jadi Islam. Itu dah ulama-ulama nah. Tapi dia tak pakai. Dia pakai itu dan dia pengikut dia ada ikut. Kan? Tak boleh jugalah yang ada cakap tu ada boleh pakai juga. Tapi kena berhati-hati ya. Dia bawa ajaran dia tu. Dia baru meninggal dah 2-3 hari lepas. Kan? Ada boleh tengok lah. Ada dalam YouTube dia pun ada kan. Tapi takut terpengaruh lah. Kalau kita dah kemas Ahli Sunnah Jemaah ni. Sebab tu Imam Abu Bakar Al-Bakilani dulu ketika dia berhujah dengan orang pendeta. Dia kata kamu ni orang Islam ni, orang laki-laki kamu boleh kahwin dengan perempuan kami. Kami ni laki-laki kami tak boleh kahwin dengan perempuan kamu, dengan muslimat. Tapi kamu boleh buat macam peraturan lain pula. Dia kata boleh, kamu pun boleh kahwin dengan perempuan muslimat ni. Boleh. Tapi dengan syarat kamu kena beriman Nabi Muhammad. Kami beriman Nabi Isa. Kami beriman dengan Nabi Musa. Sebab tu kami boleh kahwin dengan ahli kitab, perempuan ahli kitab. Kamu pun kalau nak kahwin dengan kami boleh beriman dengan Nabi Muhammad. Makna kata kalau dia beriman Nabi Muhammad, dia masuk Islam. Masuk Islam boleh kahwin. Nampak tak? Mereka dulu pun macam zaman lah, semua orang pandai-pandai cakap ni, pandai berhujah kan. Macam Sayyidina Ali pun dia pergi ziarah orang pendeta padri. Padri itu buat keluar buah anggur, jamu kan. Dia pun makan buah anggur. Buah anggur dia buat mai pula arak. Ya, arak tak boleh, haram kami. Hampa ni pelik lah. Buah anggur halal, arak pula haram. Kan arak tu daripada buah anggur. Dia guna hujah tu no. Sayyidina Ali kata kamu ada isteri tak? Ada? Anak perempuan tak? Ada? Isteri tu halal bagi kamu kan? Anak perempuan? Perempuan tak boleh haram. Kan anak perempuan tu daripada isteri. Nampaklah? Itulah pada ulama-ulama dulu. No? Beritalah ni. Tak apa nak pandai. Kadang-kadang dia bercakap pandai. No? Itu dia. Baiklah. Jadi, soleh tu kata Fudail, amalan yang kita buat tu betul dengan syariat, soleh kan? Kalau tak betul, tak jadi soleh. Baik apa amalan kita pun, kita tak betul dengan syariat, tak soleh, tak jadi soleh. Jadi lawan dia adalah jadi toleh. Soleh, toleh. Tuhan nak terima ni adalah amalan yang soleh. Sebab tu ada seorang sahabat, dia mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni
suka bersedekah. Alhamdulillah Rasulullah ada suka bersedekah ni kan. Kan kata orang yang bersedekah ni memberi makanan, kita sebut itu nah, sampai kenyang, memberi minum sampai hilang dahaga, Tuhan jauhkan dia daripada dengan neraka 7 parit. Kan? Itu lah. Itu satu motivasi ni, targhib untuk menggemarkan kita. 7 parit dengan neraka. Parit dengan parit itu pula jauhnya 700 tahun perjalanan. Oh, jauhnya no. Bagi orang makan kenyang, bagi minum hilang dahaga. Punya besarnya amalan tu no, ganjaran tu. Kan? Kadang-kadang kita buat sikit, kita dapat ganjaran banyak. Tuhan nak bagi. Ya kan? Jadi tu nah. Jadi dia kata saya suka sedekah. Tapi dalam hati saya ni saya nak pencerahan daripada Rasulullah. Ambillah ni orang panggil pencerahan lah no. Saya nak ganjaran pahala, jazak daripada Allah Ta'ala, ganjaran pahala. Satu lagi, saya nak supaya saya ni dipuji oleh orang lah, kata pemurah. Jadi, perbuatan saya tu diterima oleh Allah tak? Kan? Dia ada dua, ni dah terselit dalam hati dia lah. Macam kita lah, kita terselit dalam hati, kita tahu. Allah Ta'ala tahu. Malaikat Aminullah, ada setengah ulama kata malaikat yang duk tengok tentang hati kita. Ada ulama sebut nama dia Aminullah. Tengok hati kita ni apa, nawaitu dia, nawaitu orang Melayu panggil nawaitu. Apa nawaitu dia? Malaikat rokatik dia tulis lah, dia tengok kita main masjid dia tulis lah. Tu bukan urusanku. Urusan tengok hati tu urusan lain. Malaikat Aminullah ni dia tak kira apa. Semua dia suruh ulama ke, tok guru ke, orang awam macam kita ke. Kita tengok apa yang niat dia. Kan? Nabi diam sebab belum turun ayat Quran yang menerangkan. Nabi kalau belum turun ayat Quran tu maka dia tak kata apa lagi lah. Sehingga wahyu turun. Kemudian turunlah wahyu, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita duk baca selalu no, surah Kahfi kan. Itu dipanggil asbabun nuzul. Sebab turun ayat. Nabi baca dia maka barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah, dia hendaklah buat amalan yang soleh. Amalan yang bertepatan dengan syariat. Oh, kamu nak sedekah tu daripada duit kamu. Kemudian kamu sedekah pada orang yang berhak menerima sedekah. Okey dah, soleh dah. Tapi wala yusyrik bi ibadati rabbih. Ada jangan menduakan niat dah. Jangan menduakan nak bagi puji, nak pahala, jangan tu dua tu. Dua kerana. Kan? Kamu buanglah kerana puji tu, tinggal kerana Allah dah. Tinggal kerana Allah dah. Kan? Lepas tu tiba-tiba kamu buat macam tu, kamu pemurah orang puji, kamu naik seronok. Seronok tak apa, nak buat macam mana? Kan? Sahabat dulu biasa tanya, ya Rasulullah, kita niat ni nak buat amalan ni kerana Allah, tiba-tiba orang puji, kita pun naik kembang ke? Nak syok. Oh syok nak buat macam mana? Mana kita nak boleh halang? Kan? Ataupun jadi kita kalau satu benda orang kata apakah, kita jadi keji, kita jadi susah hati. Nak buat macam mana benda tu? Itu di luar. Kan? Di luar bidang kuasa kita. Kan? Jadi itu. Itu tak batal pahala kamu. Orang puji-puji nak seronok pula nak. Tapi lain kali jangan buat kerana orang puji. Kan? Jadi sertanya pula ihsan, kita buat ibadah tu, ihsan ni anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu buat ibadah, maqam pertama dipanggil maqam musyahadah. Kalau tak mampu maqam pertama musyahadah tu, maqam kedua tak apa, muraqabah. Musyahadah ni orang yang maqam tinggi. Dia apa dalam dia buat ibadah pun, dia nampak bukan dia buat.
Allah Ta'ala yang jadikan. Kan? Allah Ta'ala yang jadikan. Dia ibaratkan dia ni macam pen. Allah Ta'ala tu tangan. Oh, tu maqam tinggi. Dia ibaratkan dia tu seperti pisau. Allah Ta'ala tu seperti tangan. Yang menulis tu nampak bergerak tu pen, tapi digerak oleh tangan. Dia nampak yang memotong tu pisau, tapi yang memegang pisau yang duduk hirih tu ialah Allah. Itulah satu kitab tauhid dia tahu. Itu maqam musyahadah. Orang boleh maqam tu, hebatlah, macam tu imam maqam tu lah. Kan? Dr. Ilyas apa semua tu, kan? Satu lagi kalau tak boleh, maqam muraqabah. Muraqabah ni, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita duk nampak kita buat, kita main surau, kita main sembahyang, tapi kita duk nampak Tuhan duk tengok kita. Tuhan duk perhati kita. Itu muraqabah dia panggil. Muraqabah ni, dia buat elok, Tuhan duk perhati ni. CCTV duk ada dia sembahyang elok, kalau boleh makam tu pun, saya tak apa nak boleh jadi ke makam tu pun. Kadang-kadang tak rasa Tuhan duk tengok. Main bulan puasa lah rasa Tuhan tengok. Ataupun main puasa ni makan-makan tengok dah waktu sahur dah habis tak makan lah. Lagi tak buka puasa, tak buka hari, Tuhan nak tengok. Tu lah rasa pun. Okay. Kalau kita boleh praktik semua dalam amalan kita, apa kerja buat kita, kita rasa Tuhan duk perhati kita. Kan? Itu maqam muraqabah. Kalau kita rasa kita ni bukan berbuat, Tuhan yang duk gerakkan semua, diam kita, Tuhan gerakkan kita, Tuhan diamkan kita. Itu musyahadah. Musyahadah. Cikgu Rahim boleh makam tu. Cikgu Rahim tu yang kan. Moga-moga cikgu kalau boleh muraqabah ni itu dua tingkat dua tingkat. Itu ihsan ni panggil ihsan. Di 40 pun ada cerita tu ada cerita huraian dia tu kalau dalam hikam banyak lagi lah ada cerita bab ihsan ni Moga-moga kita ke arah tu boleh sikit-sikit beginilah fattaqullaha mastata'tum. Maka kita buatlah Tuhan suruh tinggal Tuhan larang ni semampu-mampu kita sekat tu kita mampu nak buat macam mana yang tu ya Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Tuhan kami terimalah kami sembahyang kami dengan sempurna. Lepas sembahyang atau imam baca tadi wala tu'azibna yaumal qiyamah wala tu'azibna yaumal qiyamah ataupun wala tu'azibna ila yaumil qiyamah. Kan? Tak ada ila tu yaumal kan? Orang belajar bahasa tu dia tahu lah. Seolah-olah ulama kata kita lepas sembahyang Allah Tuhan kami terimalah sembahyang kami ni walaupun kami buat ni cukup tak sempurna tapi bagilah markah penuh. Kan? Buat ni tak sempurna, sana selek, sana sini kosong apa, tapi bagilah markah penuh. Kan? Janganlah azab kami di akhirat. Sebab memang kita tak mampu nak buat seperti mana piawaian yang Tuhan kenak itu. Tuhan pun sebut, kalau lama yaqdi ma amara, hampa takkan boleh buatlah seperti mana piawaian yang aku suruh tu. Jadi kita pun kat tu aku mampu. Terimalah, tapi nak terima beri sempurna. Macam mana jawab-jawab puasa, kan? Jawab tak ikut skema penuh, tapi mintalah apa orang kata ni pemeriksa tu bagilah markah penuh. Lebih lagi janganlah tak bagi dulu, kesian lah. Macam tu lah seumpamanya. Kan? Artinya berbuat baik maka adalah martabat yang tinggi dan semulia-mulianya. Kerana syarat kita puji dan elok yang demikian itu sebagai tersebut pujiannya dalam Quran dan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Abdillahi qala lamma nazalat yani laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima tami'u iza mattaqau wa amanu wa 'amilus solihat. Al-ayah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
Katanya tak kalau turun ayat Quran, firman Allah Ta'ala kira-kira maknanya. Tiada atas sekalian yang beriman dan beramal mereka itu amal yang soleh. Dosa pada barang yang diminum mereka itu dahulu. Daripada diharamkan Allah Ta'ala meminumnya apabila takut mereka itu akan syirik. Atau takut mereka itu akan barang yang diharamkan Allah. Dan perkara mereka itu, percaya mereka itu akan Allah dan Rasulnya. Dan beramal mereka itu akan amal-amal yang soleh. Kemudian daripada berimannya ni, yang lanjutan kita baca dulu. Sahabat-sahabat ni macam mana no? Sahabat kita dulu yang meninggal dah no, sebelum turun haram arak ni. Kan? Depa nu minum arak tu. Nanti bala ni baru turun ayat kata arak tu haram kan. Dulu macam mana? Dulu Tuhan kata tak apa, lepas dah falahu masalafa. Falahu masalafa no. Macam judi lah, apa ni, riba lah kan. Tuhan sebut falahu masalafa. Dulu orang duk amal riba ni, dia duk amal riba. Nak buat macam mana lepas-lepas dah. Kan lah ni baru diharamkan riba. Dulu tak berusaha lah. Macam apa, mufti wilayah kata tu nak. Orang yang terlibat riba ni berusaha lah. Hijrah pergi apa? Pergi buat kerja yang tak riba. Itu peranan seorang mufti baguslah. Dia bukan bahagian pokok kuasa. Dia bahagian saranan saja. No. Tapi orang marah dia pula. Kan? Jadi mufti yang tu lah. Jadi kalau tak mahu bagi marah, kena buat macam mufti Pulau Pinang. Mana? Dia tegak. Lepas tu dia minta maaf balik. Orang tak marah tu. Nampak lah? Jadi orang yang ada ilmu ni, dia kena habaq lah. No? Lepas tu orang terima tak terima tu, kerja cerita lain. Kalau dia tak habaq pula, nanti ni dia dikekang dengan bara api neraka pula. Di akhirat, cuba kita baca hadis ni, orang yang ada ilmu. Kan? Sekat tu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa ada kuasa dia ubah dengan kuasa. Tak ada kuasa dia tak ada kuasa. Dia hanya boleh mufti, dia hanya fatwa ya. Penguasa ni bagian pejabat agama. Jabatan agama kan. Ni kita tengoklah ni pun. Kita kadang-kadang marah mufti. Mufti dia bagian fatwa. Dia bagi tauliah, tapi yang nak kuasa apa semua tu bukan mufti. Kan jabatan mufti. Kan? Itu bahagian jabatan agama. Penguasa dia dah kan. Tu dia. Yang tu baguslah dia main peranan dia. Fabilisanihi dia kata. Apabila dia melihat kemungkaran, fabilisanihi. Kita ni pula tak dengan lidah pun tak boleh. Fabiqalbi dengan hati lepaslah. Kita takut walaisa wara'a minal iman. Ada riwayat lepas daripada itu tak ada iman. Wal a'yazubillah. Mana? Firman Allah Ta'ala lagi, summat taqaw wa amanu summat taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian takut mereka itu minum arak dan main judi, kemudian daripada telah diharamkan dan beriman. Kemudian takut mereka itu kan segala yang diharamkan itu pada masa yang akan datang dan berbuat baik pada orang. Dan bermula Allah Ta'ala suka orang buat baik kepada orang-orang. Al-Maidah ayat 93. Lepas tak apa dah. Tapi dah sekarang dah diharamkan, jangan lagi lah. Lagipun kalau kita menghalalkan riba, dia dikafir. Kan? Jadi kafir. Kadang-kadang orang tahu zaman lah ni orang ngajak ni kata masuk neraka, kata kafir. Dah Quran kata yang tu nak buat macam mana? Cuba kita baca Quran. Orang tak sembahyang masuk neraka ni. Apa ditanyakan dalam neraka ni, apa sebab kamu masuk neraka? Kami dulu tak sembahyang. Jadi nak jawab macam mana? Kan? Kena kata itu, Quran kata orang tak sembahyang masuk neraka. Itu dia. Ayat tu. Tapi kita taklah Ahlussunnah wal Jamaah, taklah kita mengkafirkan. Kita tak mengkafirkan orang melakukan dosa besar. Yang nak kata khawarij ni orang yang mengkafirkan orang dosa besar. Kan? Orang yang tak sembahyang, dia malas, dia segan. Dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, dia dosa besar. Kafir? Tak kafir. Dia malas. Tapi kalau dia mengatakan sembahyang tu tak wajib, barulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kafir. Kerana menghalalkan benda yang haram. Kan? Itu dia lah. Jadi itu contohnya kan. Khawarij lain faham. Kita mengaji 73 firqah. Tengok dalam perbandingan akidah umat Islam bekas mufti Sabah Syekh Sa'id Ibrahim pun kita tahu ni Khawarij. Kan? Ni Murjiah. Kan? Yang kata tu kadang-kadang yang kata tu dia pun Murjiah.
Dia tak faham tu. Kita hurai menjerah, dia nak marah kita pula. Nah. Kata Abdullah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta minhum. Telah bersabda Rasulullah SAW bagiku, engkau itu ya Abdullah bin Mas'ud setengah daripada mereka itu. Setengah dulu pun kamu pun buat benda tu, minum arak. Tapi lah ni dah turun dah, kamu dah berhenti dah. Hak lepas-lepas Tuhan tak kira dah kamu. Kan? Yang sekarang ni kamu tinggal dalam benda tu, yang haram lah ni pun kamu tak buat. Kan? Dan kamu pun orang yang buat baik pada orang, suka pada orang buat baik, kan? Kamu termasuk dalam ayat ni. Dan Nabi bagi pengakuan. Kata Khazin dalam tafsirnya, makna sabda Nabi kepada Ibnu Mas'ud yang demikian itu, yang Ibnu Mas'ud itu setengah daripada orang beriman dan beramalkan amalan soleh dan takwa dan ihsan. Diiktiraf oleh Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud ni seorang qari. Abdullah bin Mas'ud ni dia punya miskin, sangat miskin. Sehingga isteri dia Zainab ni kan pitanya Nabi boleh tak sedekah kat suami. Kan Nabi kata boleh, sebab Abdullah bin Mas'ud ni dia kanda apa, dia ada dia. Isteri dia kaya. Lepas tu dah sedekah, dia balik beli makanan, balik makan tak apalah, dah jadi duit tu duit Abdullah bin Mas'ud. Suami bagi duit kat isteri, dia dah jadi kat hak suami dah. Suami pergi beli barang, makan roti canai pula. Makan duit canai, duitku bukan duit tadi duit lah. Tadi anda bagi kat aku, duit aku dah. Jadi itu lah. Jadi kat tu dulu lah, Cikgu Rahim pun dah lengah lah. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi